Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Saya ucapkan kepada semua hadirin, pertamanya saya ucapkan terima kasih kerana sudi menunggu pada malam ini. InsyaAllah kita akan memulakan forum kita sebentar lagi. Pertamanya saya mengalu-alukan kehadiran semua ahli panel kita pada malam ini. Adalah satu detik yang sangat menakutkan menanti kehadiran panel-panel ini. Alhamdulillah semua 4 orang berjaya hadir. Dan saya juga mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa malam Ahad. Kita faham Ahad ni biasanya kita cuti dan kita berehat di rumah. Tapi ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak sudi untuk luangkan masa hadir mendengar satu topik yang saya kira walaupun dah berlaku seminggu yang lepas tapi masih hangat perbincangan dia. Sehinggalah malam semalam ada satu forum di atas bagi membincangkan topik yang sama, ya. Dan malam ni kita sambung perbincangan, cuma di peringkat penganjur forum kita mengundang terus pihak-pihak yang terbabit dengan isu ini untuk kita beri peluang kepada mereka dan juga beri peluang kepada hadirin untuk kita berdialog dua hala, untuk kita cerna lebih dalam lagi apa sebenarnya yang berlaku isu deklarasi rakyat. Baik, tajuk forum kita pada malam ini ialah pembangkang campur pasukan Mahathir, berbaloikah untuk rakyat. Itu yang penting saya kira, itu yang penting. Sembang panjang-panjang, rakyat nak tahu apakah berbaloi untuk mereka, sama ada ia rugi atau ia menguntungkan. Baik, tanpa membuang masa, saya ingin mengalu-alukan dan menjemput ke semua panel untuk mengambil tempat di depan pentas ini. Yang pertama, ahli panel pertama YB Rafizi Ramli, ahli Parlimen Pandan, dipersilakan. Ujung kali. Dan ahli panel yang kedua, Datuk Paduka Husam Musa, dipersilakan. Ahli panel yang ketiga YB Anthony Loke. Dan ahli panel yang keempat Dr. Zulkifli Ahmad, ahli Jawatan Kuasa Pusat, Parti Amanah Negara Amanah. Parti Amanah Nasional. Okey. Saudara-saudari yang saya muliakan, kita mohon kalau ada ruang kosong yang kat dalam sana, mohon anjakkan diri anda ke dalam supaya ada ruang kosong di luar untuk bagi peluang kawan-kawan yang baru sampai ada ruang untuk duduk. Dan untuk kawan-kawan yang berdiri juga, abang-abang masih ada lagi kursi kat depan ni, kita sediakan tambahan, ya, untuk duduk di hadapan ni. Malam ini sebelum saya terus mengajukan soalan-soalan kepada ahli panel yang saya kira sudah bersedia. Dr. Zul tadi waktu on the way ke sini dia tanya saya, ni forum ni memang anjur untuk hentam kami ke ni? Tidaklah, kita anjurkan sebagai satu medium perantara untuk bagi peluang pada masyarakat umum khususnya bertanyakan soalan-soalan yang mungkin mereka kurang jelas kepada semua pemain politik utama lah dalam negara kita. Baik, saudara-saudari sekalian, pusingan forum kita pada malam ini macam ini. Pertama, saya akan membuka satu soalan umum kepada keempat-empat ahli panel berkisar deklarasi rakyat. Ahli panel boleh mengupas apa itu deklarasi rakyat, pendirian parti masing-masing, dan apa isu-isu penting yang perlu rakyat faham mengenai deklarasi rakyat ini. Setiap panel boleh mengulas berkisar perkara tersebut. Saya bagi masa dalam 10 minit untuk setiap panel. Dan pusingan kedua, saya akan mengajukan soalan-soalan tambahan dasarkan jawapan dalam pusingan pertama. Dan jika saya juga pusingan kedua ni, saya akan mengajukan 2 saja soalan. Untuk terus mengajukan soalan. Memang niat asal Angkatan Muda Keadilan mengajukan forum ini memang nak buka seluas-luasnya ruang untuk pendengar mengajukan soalan kepada ahli panel yang kita undang khas. Saya kira semua ahli panel ni berada
waktu tanda tangan deklarasi? Semua 3 ahli panel berada di situ sewaktu deklarasi itu ditandatangani. Maka mereka ada authority untuk menjawab persoalan-persoalan. Okey, Dr. Zul tak ada authority, awal-awal lagi dah kata. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, saya terus ingin menjemput panel pertama, YB Rafizi Ramli, Ahli Parlimen Pandan, merangkap Setiausaha Agong Parti Keadilan Rakyat, untuk memulakan pentas wacana pada malam ini berkisarkan deklarasi rakyat. Mengapa begini pendirian yang diambil oleh pembangkang? Persoalan yang banyak membelenggu pemikiran rakyat di luar sana. Baik, ada beberapa persoalan YB Rafizi yang saya rasa perlu juga disentuh oleh setiap ahli panel. Yang pertama, persoalan ni saya petik daripada Facebook, orang-orang yang banyak meluahkan perasaan di Facebook. Rakyat tak percaya Mahathir atas sejarah yang dah berulang, pertama. Yang kedua, rakyat yakin Mahathir hanya nak selamatkan UMNO, bukan ikhlas nak selamatkan Malaysia. Yang ketiga, rakyat nak tahu apakah pembangkang dah maafkan Mahathir. Dan yang keempat, apakah landing kepada isu ini? Siapakah yang akan untung? Ini persoalan-persoalan yang saya kira berkisar banyak berputar dalam perbincangan di media sosial. Mungkin YB Rafizi boleh membuka bicara pada malam ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Syukri, saudara moderator, sahabat-sahabat saya, Datuk Paduka Husam Musa daripada PAS, saudara Anthony Lok daripada DAP, saudara Dr. Zulkifli Ahmad daripada Amanah, daripada tim Mahathir tak ada malam ni. Saya rasa yang paling utama, saya tak ada suara, dah 2-3 minggu tak ada suara. Yang paling teruk sekali ialah pada pagi hari Jumaat yang nak tanda tangan itu. Saya ingat tu tanda-tanda kot tak? Dia yang soalan yang paling utama yang perlu dijawab begini. Apakah dengan kita bagi ruang kepada Dr. Mahathir untuk tumpu kepada persoalan menukar Perdana Menteri ini, adakah ini akan menguntungkan kita ataupun ini akan bagi nafas lebih kepada UMNO Barisan Nasional? Itu je orang nak tahu. Alasan yang selalu diberikanlah saya tengoknya ialah, dulu tengok masa lepas Mahathir jatuh, naik Tun Abdullah Badawi, sama juga. Lepas itu apabila Tun Abdullah letak jawatan, ganti dengan Datuk Seri Najib, sama juga. Saya akan kupas, saya rasa, secara objektif perkara-perkara itu, kerana bagi saya hujah yang diberikan itu tidak bersandarkan kepada fakta. Itu bersandarkan kepada cakap kedai kopi. Baik, kita mula dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, bagaimanakah dengan kita memberi ruang kepada Tun Mahathir ini, ia akan menguntungkan rakyat dan menguntungkan Pakatan Harapan? Pertamanya ialah kita tahu daripada zaman Tok Kadok lagi, pembangkang kalah ini kerana ada 5 hingga ke 10% sebelum itu pengundi Melayu yang buat macam mana pun dia tak akan menukar. Dia akan tetap dengan UMNO Barisan Nasional kerana naratif perkauman UMNO Barisan Nasional itu cukup kuat. Bagi mereka, tak apalah Perdana Menteri itu rosak, jahat macam mana pun, kerana Perdana Menteri bertukar tetapi UMNO yang menjaga Melayu tetap setia. Dia tak banyak berbeza dengan yang sahabat-sahabat kita di dalam PAS. Walau apa pun pandangan tentang kepimpinan mutakhir semasa, memang sebahagian besar, contohnya anggota PAS mengatakan pimpinan datang dan pergi, institusi itu kekal. Jadi pandangan ini adalah pandangan yang kuat. Kalau kita tidak berjaya pecahkan kumpulan-kumpulan itu,
maka tidak kiralah berapa banyak pengundi bukan Melayu ke, pengundi muda dan lain-lain yang menyokong pembangkang, kita tidak akan menukar kerajaan. Dan pendapat saya mungkin YB Lok boleh kalau betul boleh yakan, kalau tak betul boleh betulkan. Bagi saya pengundi bukan Melayu, terutama pengundi Cina ni, dia ada tempoh masa yang dia boleh bagi sokongan padu hampir 90% kepada pembangkang. Kalau selepas 2 penggal, 3 penggal nampak tidak ada apa-apa, maka secara pragmatiknya minoriti ini akan memikirkan kembali cara yang terbaik untuk dia bagi sokongan. Mungkin di peringkat persekutuan, mungkin bagi kepada pembangkang, di peringkat negeri kepada kerajaan, and vice versa. Maknanya sokongan yang padu undi bukan Melayu ini bukannya perkara yang ada selama-lamanya. Sebab itu kita kena tumpu kepada mendapatkan undi 2 ke 5% undi Melayu. Kerana kalau ada 2 hingga 5% undi Melayu ini, kalau berdasarkan pilihan raya umum yang lepas, insya-Allah kita akan dapat menambah di antara 25 hingga 30 kerusi parlimen, maka BN akan kalah. Itu yang pertama. Baik. Siapa 2 hingga 5% pengundi Melayu ini yang masih lagi dengan UMNO Barisan Nasional? Ini adalah orang, dia bukan orang kampung, tak tentu orang kampung, ada orang bandar, ada profesor pun yang macam ini. Ahli-ahli majlis profesor negara masuk dalam kumpulan inilah contohnya tak. Dia tahu semua yang rasuah, semua dia tahu. Tapi bagi dia UMNO itu dan perkauman Melayu itu lebih penting daripada segala-galanya. Dalam golongan ini juga ada contohnya pengundi Melayu muda pertengahan umur yang memang membesar dalam suasana utusan, suasana TV3. Dia tidak semestinya perkauman, tapi dia tidak pernah ada pendedahan kepada maklumat lain. Jadi akhirnya dia akan percaya bulat-bulat selama ini bahawa UMNO Barisan Nasional itu baik, pembangkang itu tidak baik. Sebab itu, apabila kita bagi ruang kepada Tun Mahathir supaya bersama-sama dengan kita, kerana deklarasi hari itu sebenarnya bukan kita pergi kepada Tun Mahathir. Tun Mahathir yang datang kepada pembangkang. Sebab itu daripada 58 orang yang tanda tangan hari itu, saya lihat yang dengan UMNO Barisan Nasional sebelum ini tak sampai 10. Yang selebihnya itu pembangkang. Sebab itu apabila mereka datang kepada kita, tambah pula deklarasi itu adalah deklarasi sesuatu yang kita telah sebut bertahun-tahun. Skrip itu skrip kita, bukan kita baca skrip dia baca skrip kita. Maka kita ada peluang untuk menembusi 2 hingga 5% pengundi atas pagar Melayu ini yang sebelum ini memang tertutup terus daripada kita. Perkara ini tak banyak beza dengan 1998. Saya adalah hasil 1998. Saya tak ambil peduli pasal politik. Saya tidak berniat pun untuk balik awal ke Malaysia. Saya kerja di UK masa itu. Tapi yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar menyebabkan ada golongan seperti saya yang merasakan benda ni tak betul. Maka dari segi itu maka terdetiknya kesedaran politik, dan kesedaran politik itulah yang memecahkan dan menghakis monopoli undi Melayu UMNO Barisan Nasional dahulu. 16 tahun kemudian inilah hasil dia. Dan ini sekali lagi ada gelombang dan peluang itu. Jadi saya rasa itu yang pertama, kita kena ingat kehadiran Tun Mahathir atas pentas kita menggunakan skrip kita akhirnya akan bagi ruang untuk buka jalan kita kepada 2 hingga 5% pengundi atas pagar maupun pengundi UMNO yang boleh memenangkan kita. Saya ada berapa minit lagi? 5 minit lagi tak? Contohnya, dia macam dewan lah, kau tidak kena campak keluar. Saya bagi contoh yang baik semalam. Saya di Pasir Gudang. Saudara Syukri ada semalam di Pasir Gudang. Kita pergi ke tempat betul-betul the heart of Pasir Gudang, kerusi Menteri Besar. Memang sebelum ni tak boleh masuk tempat itu. Jadi bila kita buat, UMNO marah lah. Jadi ada lebih kurang 20 orang pemuda UMNO yang diketuai oleh Naib Ketua Pemuda UMNO Pasir Gudang sendiri datang. Dia datang, dia dengar. Dia dengar sampai ke sudah lah. Saya tunggu bila dia nak baling batu kat saya atas lori. Tak baling-baling sampai ke sudah. Dia dengar.
Kemudian ialah ada sedikit bila disentuh tentang Johor, speaker lepas saya YB Aminul Huda kan, ada sedikit berlaku kekacauan, tapi dia minta, ini yang penting, dia minta untuk duduk dengan Datuk Saifuddin Abdullah, salah seorang penceramah di situ. Jadi selepas habis ceramah, ini pemuda UMNO pekat ni, penjawat jawatan dalam pemuda UMNO. Habis ceramah, dia datang duduk dengan Datuk Saifuddin Abdullah. Dia tanya soalan terus. Dia tanya kenapa Datuk masuk keadilan, betul ke dia bagi offer dekat Datuk, berapa begini, kenapa tak masuk DAP, kenapa tak masuk PAS dan lain-lainnya. Jadi kesimpulan yang dimaklumkan oleh Datuk Saifuddin kepada kami ialah mereka sememangnya dah memang tolak UMNO dan goyang dengan UMNO, dan ini adalah naib ketua pemuda UMNO Pasir Gudang dengan sahabat-sahabat dia yang datang nak merusuh. Cuma satu saja. Dia masih rasa dia tidak yakin Pakatan Pembangkang ini boleh jaga Melayu. Tak apa, paling kurang dia datang dan dia dengar. Itu strategiknya. Ada Tun Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan lain-lain. Kalau kita boleh gunakan sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang lebih nanti saya kena ulas. Saya nak jawab yang kedua, yang selalu ditanya, iaitu bukankah kalau Najib jatuh, maka lepas ini akan naik Zahid ke siapa ke, sama juga. Yang ini dia kena pergi sekolah politik dulu kot. Ini cakap kedai kopi. Saya tegur betul-betul. Ini cakap kedai kopi. Kerana kalau kita nak membandingkan suasana itu, kita kena tengok apakah suasana 2003 dulu masa Mahathir jatuh itu dengan suasana 2009 semasa Tun Abdullah Badawi letak jawatan dengan sekarang 2016 ni sama ke tidak? Tak sama. 2003 kebencian kepada Tun Mahathir itu memang tinggi. Kemudian Tun Abdullah Badawi naik, dia memang image bersih dan dia swing 100%. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang ini yang kebanyakan orang lupa. Masa itu mana ada Pakatan Pembangkang? Masa itu ada parti PAS yang memerintah Kelantan dan Terengganu. Di peringkat persekutuan, Pakatan Pembangkang begitu lemah. Jadi kita tidak ada masa itu kehadiran ataupun rakyat tak boleh nak letak harapan Pakatan Pembangkang realistically pada ketika itu boleh ambil kerajaan. Memang tak boleh. Jadi keputusan rakyat bukan tengok Pembangkang lawan Barisan Nasional. Ketika itu dia tengok Pak Lah lawan Mahathir. Jadi dia kata Pak Lah okey. Sebab itu dia swing kepada Pak Lah, dan undi Tionghoa dan bukan Melayu memang daripada 99 dan 2004 adalah bersama-sama dengan Barisan Nasional. Jadi dia bukan apple to apple. Tak betul. 2009. Apa beza 2009 dengan sekarang? 2009, Tun Mahathir apabila dia melancarkan kempen untuk menurunkan Tun Abdullah Badawi, kempen itu dari dalam UMNO. Tun Abdullah Badawi diturunkan secara dalaman dari dalam UMNO. Tidak ada seorang pun pemimpin UMNO dalam tahun 2009 yang keluar UMNO untuk desak, selain pada Tun Mahathir lah tak, untuk desak supaya Tun Abdullah letak jawatan. Semua pimpinan nombor 2, 3, 4, 5, 6 di bawah Tun Abdullah Badawi, semua dengan Tun Mahathir memaksa Tun Abdullah Badawi letak jawatan. Maknanya apa? Perpaduan dalam UMNO dalam tahun 2009 adalah solid, jitu. Sebab itu dia tidak boleh banding, dia bukan apple to apple dengan yang ada sekarang. Sebab itu apabila Datuk Seri Najib naik jadi Perdana Menteri tahun 2009, maka sokongan daripada pimpinan UMNO tu semua solid. Sebab itu dia boleh teruskan. Sekarang lain. Datuk Tun Mahathir dah buat macam-macam dalam UMNO, tak jadi. 2 tahun dah dia pun keluar ya? Baik. Apa lagi yang berbeza? Tahun 2003, tahun 2009, mana ada timbalan Perdana Menteri kena pecat? Ini timbalan Perdana Menteri kena pecat dan kena gantung. Ada Menteri Kanan lagi kena pecat dan nak kena gantung lah kot lepas ni. Ada Menteri Besar kena pecat. Ada yang macam-macam. Maknanya perpecahan dalam UMNO sekarang ini tahun 1998 pun tak macam ini.
Ini yang paling buruk pernah berlaku dalam tahun last kali macam ini ialah tahun 1987 Dan akhir sekali apa yang bezanya ialah berbanding dengan 2003 Tun Abdullah Badawi jatuh, naik Tun Mahathir jatuh, naik Tun Abdullah Badawi, ada image pemimpin yang baru, ada renaissance, ada rejuvenate. Turun Tun Abdullah Badawi 2009, orang kata dia tidur macam-macam. Naik Datuk Seri Najib, nampak gagah sikit lah masa tu. Jadi sekarang lain. Kalau Datuk Seri Najib turun pun, tidak ada seorang pun daripada kalangan pimpinan UMNO sekarang ini yang dipercayai oleh rakyat yang boleh ganti. Maknanya kalau dia jatuh pun, dia akan terus huru-hara. Dan beberapa faktor lain. Pertama, dulu tak ada skandal 1MDB, dulu tak ada GST, dan yang paling penting, dulu tidak ada satu pakatan pembangkang persekutuan yang kuat yang telah berjaya berada dua penggal selain daripada di Parlimen dan juga mentadbir negeri-negeri yang kuat seperti Selangor dan juga Pulau Pinang. Sebab itu akhirnya sekarang ini keadaan dia lain. Perpecahan dalam UMNO, pergaduhan itu sudah bagi saya no turning back, dan juga kita ada alternatif yang rakyat boleh tengok. Sebab itu bagi saya teori kalau jatuh Najib ini dia akan kembali kepada zaman seperti dulu, itu teori kedai kopi yang tidak melihat secara detail like for like. Jadi saya nak simpulkan, akhirnya bacaan saya begini. Apa yang akan berlaku? Tun Mahathir, Datuk Seri Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Mukri semua, dia tidak ada pilihan lain kecuali dia hadir di atas pentas kita, kerana tujuan mereka dengan mengadakan deklarasi rakyat ini ialah dengan harapan tekanan rakyat boleh memaksa 30 hingga 35 ahli Parlimen BN lompat dan buat undi tak percaya terhadap Datuk Seri Najib. Itu tujuan dia. Bacaan kita, adakah itu akan berlaku? Tak, saya tak rasa. Tengoklah siapa berani Azalina tendang dulu. Najib dah letak Azalina. Kalau yang personal bodyguard, ada Azalina. Kalau yang cerdik fikir strategi, dia letak Ahmad Maslan 3.85. Najib dah susun semua dah. Jadi sebab itu dia dah kepung. Maka saya tak nampaklah ada ahli Parlimen BN yang akan lompat. Dan oleh sebab Tun Mahathir hadir di atas pentas pembangkang, dia jadi very personal. Serangan daripada UMNO terhadap mereka itu begitu personal, dia akan makin jauh dan makin jauh dan makin jauh, dan perkara ini akan berlarutan sehingga pilihan raya umum ke-14. Dan bila pilihan raya umum ke-14, maka insya-Allah Pakatan Harapan dan doa saya PAS bersama-sama dengan kita dalam 1 lawan 1, maka yang kita perlu buat pada ketika itu ialah tadah kemenangan sahaja, insya-Allah. Wallahualam, terima kasih. Yang lain saya jawab lepas ini kalau ada. Baik, terima kasih kepada YB Rafizi Ramli. Saya rasa beri satu tepukan lagi untuk YB Rafizi Ramli. Saya kira ada beberapa poin penting lah yang telah disentuh oleh YB Rafizi Ramli. Antaranya apa yang deklarasi rakyat ni bukan Tun M punya, memang pembangkang punya. Tun M yang naik tumpang agenda pembangkang, minta tolong pembangkang. Dan yang kedua, YB Rafizi juga menyebut teori-teori yang mungkin tak tepat daripada orang awam mengenai kalau Najib jatuh, automatically yang naik tu orang UMNO juga yang lain, apa yang mereka mahu. Sebab situasinya tak sama seperti lanskap politik 98, 2003 dan 2009. Baik, soalan kedua kepada Datuk Husam ingin saya ajukan, juga berbentuk umum tentang, saya tak tahu saya nak tanya kepada Datuk Husam ni atas pendirian PAS ataupun atas pendirian Datuk Usam sendiri. Saya melihat Datuk Usam ada di situ dan PAS juga ada wakilnya di situ. Saya tak faham macam mana keadaan, dan daripada huraian YB Rafizi tadi seolah-olah ending dia masih kabur. Move Dr. M ini pun tak bawa ke mana sebab UMNO pun tak ada YB yang sedia lompat. So dari peringkat Datuk Usam sendiri, Datuk Usam melihat ending game ini macam mana, permainan ini? Apakah berbaloi untuk rakyat? Dipersilakan Datuk Usam. Assalamualaikum dan selamat malam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Saudara pengerusi dan rakan-rakan ahli panel dan hadirin hadirat sekalian. Saudara pengerusi minta saya gambarkan ending dia. Jadi tak sedaplah filem kalau terus pergi pada ending dia. Jadi saya main intro dulu lah. Deklarasi rakyat yang saya turut tanda tangan ya. Saya tak tahu pas nak ada. Tapi saya dijemput atas kapasiti pribadi saya. Dan kalau tak jemput pun saya pergi ya. Kerana idea untuk mengembelingkan semua kekuatan bagi membetulkan negara, sama ada dengan cara minta Najib letak jawatan atau lain-lain cara, ini telah saya kemukakan dalam Facebook saya lebih kurang 9 bulan yang lepas ya. Yang pada waktu itu belum lagi masak ya. Sekarang saya kira suasana sudah masak. Kita menandatangani apa yang dipanggil deklarasi rakyat. Apa dia deklarasi rakyat? Intro yang panjang tentang apakah yang dikatakan sebagai salah laku Datuk Seri Najib yang boleh membawa implikasi criminal offences, kesalahan jenayah. Tetapi tuntutannya adalah 4 perkara saja. The demands only 4. The intro is so long, the demands so short. Demand kita ada 4 perkara. Yang pertama adalah peletakan jawatan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Kedua, tindakan yang akan diambil ataupun patut diambil ke atas penjawat-penjawat awam yang bersubahat membiarkan kesalahan yang dianggap berunsur jenayah tersebut. Ketiga ialah kita tak panggil reform ya. Kita panggil memulihkan semula integriti institusi-institusi negara. Seperti Jabatan Peguam Negara, Bank Negara Malaysia, SPRM, Polis, Parlimen sendiri dan lain-lain ya, yang berhormat mulia Ahli Parlimen Kuala Terengganu. Yang keempat adalah untuk meminda semula undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen yang bertentangan dengan fundamental rights yang dijamin oleh Perlembagaan Malaysia. Besar tu ya. 4 perkara ni besar, walaupun fokus kita yang utama adalah peletakan jawatan Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri. Itu fokus. Itu dari segi bagaimana kita mengatur supaya we achieve the objective. Itu cerita lain. Tetapi the demands ada yang berbentuk institusi, ada yang berbentuk peletakan jawatan. Bila kita minta Datuk Seri Najib letak jawatan, adakah dia akan letak jawatan? So apa yang tuan-tuan rusing? So kita ada 2 objektif, 2 divide, tetapi achieve the same goals. Iaitu siapa yang tak nak Najib letak jawatan dalam Dewan ni, dia tak ada perlu bimbang apa-apa. Kerana walaupun kita buat tuntutan dia letak jawatan sekali dengan Tun Mahathir, ramai orang fikir Datuk Najib tidak akan letak jawatan. So you be very comfort. You tak payah bimbang pasal Datuk Najib tak akan letak jawatan. Yang nak Datuk Najib letak jawatan macam Tun Mahathir dan saya sendiri, mungkin dengan tekanan ini Datuk Najib letak jawatan. So probability masih 2 lagi. Kalau dia tak letak jawatan, is good also. Bagi Cikgu Bad ini untung kerana kita boleh do a reform yang menyeluruh ya. Kerana teori sesetengah orang reform yang menyeluruh dalam negara kita through election hanya boleh dilakukan dengan satu syarat, Datuk Najib dan orang yang sepertinya tidak letak jawatan. Yang saya tidak setuju ya, atas 2 prinsip ataupun 2 pemikiran saya ya. Baik, kenapa kita minta dia letak jawatan? You go for the basis demand kita. Adakah asas demand kita ini sesuatu yang munasabah, yang reasonable?
Isu Perdana Menteri kita berbeza dengan semua Perdana Menteri yang lain adalah isu penglibatan yang mungkin ada implikasi kesalahan jenayah. Ya, yang melibatkan kesalahan jenayah. Boleh atau tidak, layak atau tidak, seorang Perdana Menteri ada satu kesalahan yang dianggap sebagai jenayah. Termasuk umpamanya satu contoh dalam intro tersebut adalah SRC, ya, yang saudara yang dah agak alert semua sudah baca bagaimana wang disalurkan daripada wang 1MDB, anak syarikat 1MDB SRC, kepada satu akaun pribadi yang telah digunakan untuk tujuan pribadi, di mana kalau benar dakwaan ini, bukti-bukti ini, evidence ini adalah kesalahan jenayah. Satu daripada contoh kesalahan-kesalahan jenayah yang berlaku. Kalau Perdana Menteri melakukan kesalahan jenayah dan dia mengawal semua institusi yang menghalang pelaksanaan keadilan, sedangkan prinsip utama Islam, prinsip utama kita semua, saudara-saudara semua dan saya dan semua rakyat Malaysia, adalah prinsip rule of law. Is it? Kedaulatan undang-undang. Apa makna kedaulatan undang-undang? Tidak ada orang yang duduk atas undang-undang. Tidak ada Perdana Menteri yang boleh duduk di atas undang-undang. Kalau Perdana Menteri melakukan kesalahan jenayah dan evidensnya ada, dan contoh evidence itu ada ialah AG yang dulu telah di-remove. Yang kita nak remove Perdana Menteri, tiba-tiba yang kena remove adalah AG. Yang nak kena remove Governor Bank Negara Malaysia. Yang kena remove Timbalan Perdana Menteri. Apa ni? Something wrong somewhere. Kalau tak ada kesalahan itu dilakukan, kenapakah AG dibuang pada waktu itu? Dan kalau AG yang dulu melakukan konspirasi, kerana itu dia dibuang, kenapa dia tak di-charge sebagai konspirator? Dia tidak di-charge sebagai konspirator kerana ia hanya bertindak dalam kapasiti tugasnya sebagai peguam negara. That is saya punya assumption. Dan kita ada banyak petanda-petanda yang lain yang menuju kepada kesalahan jenayah. Sampai hari ini Perdana Menteri tidak berani menubuhkan Suruhanjaya Diraja untuk menyiasat keseluruhan. Kalau dia tak salah, kenapa dia takut nak tubuhkan? Bahkan laporan audit pun kena di OSA kan. Kenapa nak kena OSA? Pasal Perdana Menteri yang berhormat tak lakukan apa-apa kesalahan. Timbalan Perdana Menteri kena pecat. Itu ini kita boleh senarai sampai saya kira 10 ya. Hari ini dekat Sarawak jurnalis kena ni, yang kata nak saman Wall Street tak saman, dan Timbalan Perdana Menteri, bekas Timbalan Perdana Menteri saudara apa nama ni, Tan Sri Muhyiddin Yassin, bila dia berucap di Port Dickson, dia telah menyatakan dengan terang, dia telah membaca dokumen pendakwaan ke atas Perdana Menteri. Kalau dakwaan Tan Sri Muhyiddin tak benar, Perdana Menteri kena saman dia di mahkamah. Sampai hari ini berkas Timbalan Perdana Menteri tidak disaman. So as a whole, sebagai kesimpulan yang mudah dan cepat, ada satu kecenderungan pelakuan jenayah oleh Perdana Menteri, dan kerana Islam dan kita semua rakyat Malaysia mendokong konsep rule of law, maka Perdana Menteri ada tanggungjawab untuk meletakkan jawatan. Dan bila Perdana Menteri letak jawatan, ada setengah pemimpin termasuk parti saya, dia kata tak boleh, pemimpin dalam Islam tak boleh berhenti. Jadi tuan-tuan sokonglah saya. Mana macam tu? Kalau pemimpin tu tak salah, memanglah tak boleh kita suruh dia berhenti. Tapi kalau pemimpin tu ada pelakuan jenayah yang besar, yang mengheret negara, nama baik negara, kedudukan institusi yang ditadbir di bawah beliau, dan drag kesan keuangan pada negara, dan mencabul pula institusi tabung haji dan lain untuk menyelamatkan apa yang dia telah buat, you kata dia tak payah berhenti? Mana ayat Quran dan Nas yang saya boleh baca yang mengatakan itu tak boleh berhenti?
Imam pun dalam Islam, bila satu imam dilantik jadi imam, 1000 orang semayang, tiba-tiba majority of the makmum, the followers belakang imam ni rasa tak puas hati, for whatever reason. Dalam Islam, makmum ada hak untuk request imam ini diberhentikan. Ya, imam gaji tak ada. Ini Perdana Menteri, dia take care of the nation, dia ada gaji. Kita yang bayar gaji di bawah Islam dan di bawah perlembagaan negara kita juga. Apa punca kuasa Perdana Menteri? Kuasa Perdana Menteri dilantik atas kedaulatan rakyat. Kuasa rakyat yang meletakkan ia sebagai Perdana Menteri, bukan hak Najib bin Razak sebagai Perdana Menteri. No. Rakyat appointed him as a Prime Minister. Ini adalah jawatan awam, public post. Ini bukan jawatan personal Najib bin Razak. No. Bila public, ketenteraman awam, kemaslahatan awam terganggu, maka kita ada hak untuk mendesak dia letak jawatan. Dan dalam negara kita ada berapa Perdana Menteri letak jawatan, tak ada masalah. Dan kenapa masa tu orang-orang yang kata tak boleh minta berhenti ni tak kata apa masa Pak Lah berhenti? Datuk Najib he himself not defend Pak Lah bila orang suruh dia berhenti, Mahathir suruh dia berhenti. Ada kita dengar Najib kata no, ada kita dengar kata Ustaz Hadi kata haram. Mana ada? Kalau as a good as Pak Lah, or to some as a bad as Pak Lah, tapi compare Pak Lah dengan Najib, I think relatively Pak Lah is better than Najib. Kan? Obviously tak ada satu kejadian jenayah yang dia telah lakukan. Obviously, indirectly, hiddenly, maybe, saya tak tahu. Kes isi Emily Bra dan lain-lain, saya tak tahu. Tetapi point saya, last masa dah habis, saya tak ganggu pengusi. Masalah jam ada tak apa. 1 minit lagi ya. Baik. Ialah bila Pak Lah nak berhenti dan demand Pak Lah berhenti, Najib tak pertahankan dia, orang tu tak pertahankan dia, mufti tak pertahankan dia, qadi tak pertahankan dia, semua kata harus. Permissible. Then come to Najib, no, it's not permissible. How come? Dan bila Tun Mahathir berhenti pun in between election to election. Dia bukan berhenti hari pilihan raya, tak. Dia dah pegang jawatan Perdana Menteri after 1999 election, dia berhenti. Ada orang marah, ada orang kata haram. Tak ada. Tengku Abdul Rahman pun berhenti tengah penggal. Tak ada orang kata salah. Tak ada. Itu amalan yang dibenarkan dalam politik negara kita. What's so special with Najib? What's so special with him? What's so special with Najib sampai kita tak boleh kata you must step down? Kenapa? So no one can answer here. Ada bunyi-bunyi Rosma. So itu saya tak nak campur lah ya. Baik. Jadi tak ada sebab untuk Datuk Najib tidak boleh berhenti. Morally, democratically, dia boleh berhenti. Dan kalau dia berhenti, itu adalah for national interest. Sama ada kita dapat untung, tak dapat untung. As political party, as politicians, we are not on personal centered, party centered. No, national interest first. Pada pandangan saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.